Assalamualaikum, saya Masturah Nabila binti Muhammad, nombor matrik C20A1032. Tajuk pembintangan saya pada hari ini ialah peralatan pertanian iaitu sabit. Pengenalan. Pertanian merupakan satu bidang yang terpenting dalam menjana ekonomi negara pada masa kini. Perubahan demi perubahan telah dilalui dalam bidang pertanian, terutamanya dari segi penggunaan alat-alatan serta kaedah-kaedah yang dijalankan. Masyarakat Malaysia pada masa dahulu menggunakan peralatan pertanian tradisional dalam mengusahakan tanaman serta menjalankan seluruh kegiatan pertanian. Sabit merupakan satu jenis alat tradisional yang digunakan dalam bidang pertanian. Sabit adalah pisau yang melengkung dengan mata yang licin atau bergerigi. Ia mempunyai pemegang atau hulu yang diperbuat daripada kayu. Penggunaan alat ini yang paling utama adalah untuk memotong padi, rumput dan mengait buah seperti kelapa dan kelapa sawit. Sabit yang digunakan untuk mengait kelapa dan kelapa sawit perlu digantung kepada galah, diikat secara kuat dengan tali supaya tidak jatuh semasa digunakan. Alatan ini kini telah digantikan secara besar-besaran oleh traktor dan mesin-mesin automatik yang lain, namun masih terus digunakan dalam sesetengah kawasan di Eropah dan Asia. Sejarah sabit. Sabit mungkin telah wujud sejak dulu lagi, iaitu 5000 sebelum Masihi. Tripelia penempatan menjadi luas dengan perkembangan pertanian. Awalnya digunakan untuk memotong rumput kering. Ia telah menggantikan sabit kerana menuai hasil tanaman pada abad ke-16 kerana sabit lebih baik, ergonomik dan seterusnya lebih cekap. Sebilangan besar pisau sabit telah digali di tempat-tempat di sekitar Israel yang berasal dari epi Paleolitik era 18,000 hingga 8,000 sebelum Masihi. Jordan telah menemukan pelbagai bentuk bilah sabit awal. Artifak yang dipulihkan panjangnya antara 10 hingga 20 cm dan memiliki tepi bergerigi. Reka bentuk seperti gigi yang rumit ini menunjukkan tahap kepandaian reka bentuk dan pembuatan yang lebih tinggi daripada kebanyakan artifak lain yang ditemui. Bilah sikal yang dijumpai pada masa ini terbuat dari batu api, lurus dan digunakan dalam gerakan menggergaji lebih banyak berbanding dengan reka bentuk melengkung yang lebih moden. Batu-batu api dari sabit ini telah dijumpai berhampiran Mt. Jalmir yang menunjukkan penuaian biji-bijian dari kawasan itu kira-kira 10,000 tahun yang lalu. Keistimewaan reka bentuk sabit. Sabit mempunyai pemegang atau hulu yang diperbuat daripada kayu. Sekitar 170 cm panjang yang disebut earthness cengkaman, snace atau leret secara tradisional diperbuat daripada kayu, tetapi sekarang kadang-kadang diperbuat daripada logam. Namun, pemegang atau hulu sabit mempunyai panjang mengikut kesesuaiannya. Sabit, manakala bahagian hadapan pula, sabit adalah pisau yang melengkung dengan mata yang licin atau bergerigi, rupanya seperti bulan sabit dan bahagian dalamnya tajam. Fungsi sabit. Cara menggunakan sabit adalah meletakkan sabit pada benda atau sesuatu yang ingin dipotong atau dikerat. Kemudian ditarik sabit itu sehingga yang dipotong itu putus. Antara yang biasa disabit atau disadap ialah rumput dan pokok padi maupun lalang atau pokok berbatang lembut yang lain. Satu tangan memegang sabit dan satu tangan lagi memegang rumput. Rumput dipegang bagi memastikan ia tegak dan proses menyedap dapat dilakukan. Dalam industri penanaman padi, sabit digunakan untuk memotong batang padi. Manakala dalam peternakan lembu dan kambing, ianya menggunakan sabit untuk memotong rumput bagi makanan ternakan dalam kandang. Sabit juga digunakan untuk memotong tandang kelapa sawit bagi pokok yang tinggi melebihi pemotong buah. Sabit juga digunakan dalam aktiviti memetik buah-buahan tempatan dan juga buah kelapa sebagai contoh seperti rambutan, cerim, petai, pulasan dan sebagainya. Di sini saya lampirkan beberapa gambar iaitu gambar pokok kelapa sawit, gambar padi, rumput dan juga pokok kelapa, iaitu kaedah untuk kaedah menggunakan sabit untuk memotong pokok ataupun buah tersebut. Seterusnya, bahan pembuatan sabit. Bahan pembuatan sabit yang pertama besi behel, kedua arang kayu, ketiga tukul kayu, keempat mesin gerinda dan yang kelima pemikir.
Proses pembuatan. Proses pembuatan terbahagi kepada 4, iaitu proses membakar, yang kedua proses mengetuk, yang ketiga proses mencanai dan yang terakhir proses mengikil. Proses pertama, besi dibakar dalam arang kayu. Setelah besi tersebut menjadi lembut oleh kepanasan yang tinggi, besi tersebut akan diketuk menggunakan tukul kayu. Kemudian, proses membakar besi dan ketuk berlaku berulang kali sehingga bentuk sabit terbentuk. Seterusnya, setelah bentuk besi membentuk melengkung seperti sabit, kerja-kerja mencanai sabit tersebut pula dijalankan bagi membentuk mata dan melicingkan permukaan sabit. Proses akhir, sabit tersebut akan diasah menggunakan pengikir agar matanya menjadi lebih tajam. Kesimpulannya, penggunaan sabit amat penting dalam sektor pertanian. Pembuatannya secara tradisional menunjukkan ketahanan dan kukuh semasa digunakan. Oleh itu, pembuatan secara tradisional ini perlu dikekalkan agar generasi akan datang dapat mengetahui dan melihat proses pembuatannya dengan lebih jelas. Sekian, terima kasih.